Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatini binti Cik Razi. Okay, hari ini Tini nak bacakan sikit berkenaan kelebihan Kota Mekah. Okay, nama Kota Mekah mempunyai banyak nama. Ini menandakan lebihnya Kota Mekah, terutamanya apabila gelaran yang melambangkan kebaikan dan kehebatan yang diberikan kepadanya. Gelam. Okey, Mekah artinya membinasakan atau mengurangkan. Dinamakan Mekah kepada tanah haram Mekah seluruhnya kerana Mekah mengurangkan dan menghapuskan dosa orang yang datang kepadanya atau membinasakan orang yang melakukan kezaliman di Mekah, atau kerana Mekah menghapuskan pemerintah yang zalim dan menundukkan kesombongan mereka. Kisah perkara ini lagi, nama kota ini dirakamkan dalam nas Al-Quran dan hadis, dan sudah pasti ia akan diabadikan sepanjang zaman kehidupan manusia. Okey, sejarah Kota Mekah mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Antaranya ialah ia merupakan sejarah rumah Allah yang pertama didirikan untuk manusia. Sejarah kehidupan Hajar dan Ismail sebagai manusia yang membuat pembaruan semula bagi Kota Mekah amatlah yang unik. Seterusnya, catatan kehebatan Mekah berlangsung daripada generasi terdahulu hinggalah kini. Karamah. Penulis memaksudkan dengan kemuliaan yang Allah wujudkan pada Kota Mekah, sama ada dinaskan dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini jelas dengan rakaman firman Allah SWT berkenaan Ashabul Fil. Rujuk Al-Fil ayat 1-5. Untuk tawaran pahala, terlalu banyak tawaran pahala dan digandakan berbanding tempat lain. Ini terbukti dengan banyak nas seperti solat di Masjidil Haram diberi ganjaran sebanyak 100,000 berbanding masjid lain. Begitu juga dengan pahala tawaf umrah atau melihat Kaabah. Oleh itu, semestinya jemaah haji tidak melepaskan peluang melakukan ibadat dengan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Okey, keistimewaan Mekah iaitu Telaga Zamzam, di mana airnya adalah antara yang terberkat di muka bumi. Mempunyai pelbagai kelebihan dan mengikut niat seorang yang meminumnya akan diberikan dengan izin Allah. Hal ini dinaskan dalam hadis. Wujudnya tempat-tempat yang ada nilai berbanding dengan yang lain, seperti Makam Ibrahim, Hajar Aswad, Multazam dan lain-lain. Okey, Mekah sebagai tanah haram. Dalam sebuah riwayat Muslim menyebut Rasulullah SAW bersabda daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari pembukaan Kota Mekah, sesungguhnya negeri Mekah ini dijadikan Allah SWT sebagai tanah haram ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Mekah adalah tanah haram dengan pengharaman daripada Allah SWT hingga ke hari kiamat. Tidak dibenarkan berperang di Mekah kepada siapapun sebelumku, dan tidak dibenarkan kepadaku kecuali beberapa masa sahaja pada hari pembukaan Kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Mekah adalah tanah haram dengan pengharaman daripada Allah SWT hingga ke hari kiamat. Tak boleh memotong pohon, tak boleh menangkap binatang buruan,
yang hidup bebas tidak boleh mengambil barang yang tercicir kecuali mereka yang mahu mengumumkannya kepada orang lain, pada orang ramai, dan tidak boleh mengerat rumput di Mekah. Kata Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah SAW. Kecuali izkir, sejenis tumbuhan yang harum baunya untuk dibuat bahan bakar kepada tukang besi dan dibuat atap rumah, jawab Rasulullah SAW. Tidak dimasuki. Mekah ni adalah tempat yang mana tidak dimasuki Dajjal. Hal ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, semua negeri akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan masuk dikawal oleh para malaikat yang berbaris-baris. Kemudian Madinah akan bergoncang sebanyak 3 kali dan Allah SWT akan mengeluarkan semua orang kafir dan munafik darinya. Aduh, pedih mata. Mendapatkan keamanan ini kerana telah diisytiharkan oleh Allah SWT. Al-Bukhari berkata, seluruh bangsa Arab sepakat untuk menghormati dan memuliakan Baitullah ini. Siapa yang masuk ke dalamnya pasti berasa aman daripada gangguan penganiayaan orang lain, pembunuhan atau pelanggaran kehormatannya selama mereka berada di dalamnya. Kebiasaan ini telah berjalan sejak zaman jahiliah. Melakukan ibadah sunat sepanjang masa walaupun ia tidak disepakati oleh para ulama, tetapi mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali, ia boleh dilakukan solat sunat dan tawaf pada bila-bila masa. Tetapi mengikut mazhab Hanafi dan mazhab Malik, hukum Mekah sama seperti tempat lain tanpa berbeza. Tanpa bezanya ini berdasarkan daripada perbuatan Sayyidina Umar. Kaabah, ia adalah Baitullah Al-Haram dan kiblat umat Islam. Berkenaan dengan kelebihannya, tiada syak lagi berdasarkan nas Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk manusia adalah Baitullah sebagai tempat ibadat yang berada di Bakkah, iaitu Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ni kak, Tini bawa bubuk. Baik kak. Buat aku mari dengan mak. Okey. Penulis suka menyatakan bahawa Allah SWT menjadikan hati-hati manusia merinduinya dan mewajibkan ke atas hamba-hambanya yang mampu agar mengunjunginya dengan dijanjikan pahala yang berganda-ganda. Juga memberi amaran daripada melakukan kejahatan ketika berada di dalamnya. Allah SWT telah menyebut dalam Al-Quran, Rasulullah SAW seringkali menyebutnya dalam hadis, serta para ulama dan ahli sejarah telah banyak kali menulis mengenai sejarah Mekah yang tua ini. Okey, itu saja untuk kelebihan kota Mekah.
baca apa lagi ya. Okey, kelam. Okey, kini akan cakap sikit berkenaan 7 cara mudah menunaikan solat pada awal waktu. Okey, solat sebaiknya pada awal waktu. Ditanya Rasulullah SAW apakah amalan yang terbaik, maka baginda menjawab solat di awal waktu. Jadi untuk yang nak solat awal waktu tapi ada masalah, so kita bagi sikit tips lah. Yang pertama, latih diri hentikan kerja tanpa alasan. Okay, jika kita sedang sibuk melakukan kerja di depan komputer atau laptop, so bila dengar azan, stop dulu tanpa alasan. Yang kedua, waktu solat sebagai panduan temu janji. Okay, jika kita mahu bertemu dengan pelanggan ataupun prospek, letaklah masa sebelum ataupun selepas solat waktu solat. Contohnya, kalau kita nak jumpa pada waktu tengah hari, sebaiknya jumpa sebelum pukul 1 petang ataupun selepas solat zuhur. Okay, kemudian tetapkan reminder waktu solat. Mungkin kita boleh guna application macam aplikasi apa? Okay, gunakan perisian ataupun aplikasi reminder waktu solat. Okay. Kemudian tampal peringatan di meja kerja. Iaitu tulis peringatan dan tampal betul-betul di hadapan meja. Seperti petikan hadis ataupun apa saja yang kita nak sebagai peringatan lah. Kemudian berkawan dengan mereka yang tidak lewatkan solat. Jadikan solat polisi utama anda. Letakkan solat sebagai perkara paling utama dalam segala apa jua perkara. Niat, azam dan tekad dalam hati, solat adalah segala-galanya. Kemudian solat berjemaah di masjid. Itu saja. Okey, setakat itu saja untuk live hari ini. Assalamualaikum.